TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali bersama saya, Rohana Binti Yusof, pegawai psikologi sukan daripada Institut Sukan Negara dalam program Minda Juara. Untuk kali ini, episod ini, saya akan bincangkan topik berkaitan macam mana untuk mengekalkan motivasi dalam diri seseorang individu ataupun dalam diri seseorang atlet. Okey adik-adik, pertama sekali, apa yang adik tahu pasal motivasi? Motivasi ni adik-adik, ia adalah merupakan sumber kepada kejayaan seseorang individu. Contohnya adik, kenapa adik minum air? Mestilah adik minum air sebab nak hilang dahaga. So, air itu merupakan sumber kepada untuk adik-adik hilangkan dahaga tu. Sama juga iaitu motivasi. Okey adik-adik, motivasi ni ada dua, iaitu motivasi dalaman dan juga motivasi luaran. Motivasi dalaman ni iaitu dia lahir dalam diri seseorang individu tu sendiri. Dan motivasi luaran iaitu didorong oleh rangsangan luar. Contohnya, kenapa saya ingin berjaya? Sebab saya nak dapat duit yang banyak. Okey, sebab saya nak dikenali oleh satu negara. Okey, dan mungkin saya nak menjadi seorang legenda suatu hari nanti. Okey, adik nampak tak? Tu adalah dorongan luar. Tapi adik-adik, semua orang pernah tanya saya dan atlet-atlet pernah juga tanya saya, "Akak, yang mana penting, motivasi dalaman atau luaran?" Sebenarnya adik-adik, dua-dua ni adalah memainkan peranan penting. Di mana motivasi luaran akan support motivasi dalaman untuk melahirkan seorang yang berjaya. Okey, untuk selebihnya akak akan bincangkan bersama adik-adik berkaitan macam mana cara untuk mengekalkan motivasi dalam diri seseorang melalui 5 tips yang sangat-sangat penting. Adik-adik, tips pertama, apa dia? Okey, tips pertama iaitu corak pemikiran kita. Untuk meningkatkan motivasi dalam diri kita, kita kena tengok corak pemikiran kita. Sama ada kita mempunyai corak pemikiran macam mana? Okey, ada 4 dalam corak pemikiran. Pertama iaitu grow mindset. Okey, grow mindset ni bahasa senangnya dia adik-adik iaitu kita luaskan pemikiran kita. Di mana kita jangan fitkan sesuatu pemikiran kita kepada satu benda. Contohlah, saya rasa saya tak boleh buat benda ni, tapi saya tak boleh buat lah. Tak boleh macam tu. Sepatutnya adik fikir, oh saya tak boleh buat benda ni, saya patut kena cari plan. Apa cara untuk saya buat benda ni? Maksudnya pemikiran kita grow, besar. Kita tak fitkan kepada satu benda. Dan kedua iaitu belajar daripada kesilapan. Bila adik jatuh, adik bangkit balik. Jangan ambil kesilapan tu sebagai satu orang kata benda negatif yang boleh menjatuhkan adik-adik. Tak boleh macam tu. Untuk meningkatkan motivasi dalam diri kita, kita kena sentiasa ambilkan kegagalan sebagai satu perangsang untuk kita maju ke depan. Okey, yang ketiga iaitu tidak mudah berputus asa. Kalau kita tak mudah putus asa, kita akan sentiasa bersemangat sebab kita akan jadikan bila kita kalah, kita akan jadikan ia satu perangsang untuk kita maju ke depan. Dan yang keempat iaitu sentiasa bertanya pada diri kita, okey, apa kita patut buat? Apa yang saya nak? Supaya kita lagi nampak apa yang patut kita lakukan untuk menjadi seorang yang berjaya dalam setiap bidang yang kita ceburi. Okey adik-adik, kita berehat seketika dan kita bertemu kembali untuk akan perjelaskan lagi 4 tips berkaitan cara untuk meningkatkan motivasi diri kita. Didik TV KPM. Okey adik-adik, bertemu kembali kita. Okey adik-adik, tadi akak dah janji dengan adik-adik untuk akak bincangkan tips yang seterusnya. Okey, tips yang seterusnya untuk meningkatkan ataupun mengekalkan motivasi dalam diri kita
iaitu kenali diri. Okey adik-adik, macam mana nak kenali diri? Semua orang kata, oh saya dah kenal dah diri saya. Okey, memang setiap orang dah kenal diri dia. Tapi sejauh mana awak mengenali diri awak? Yang tu persoalannya. Selalu kita kenali diri hanya duduk dalam ni sahaja. Tapi hari ni akak nak adik-adik ambil satu kertas atau satu buku, adik tulis. Dalam buku tu adik tulis kenali diri menggunakan SWOT analisis. Apa itu SWOT analisis? Okey, SWOT analisis. S iaitu strength, kekuatan kita. Adik-adik tulis apa kekuatan adik. Okey, yang kedua W iaitu weakness, kelemahan kita. Apa kelemahan kita dalam sukan ni? Okey, contohlah tadi kita dah letak dah kelebihan kita. Saya mempunyai disiplin yang bagus, saya seorang yang berani, mempunyai semangat jati diri yang tinggi. Okey, sekarang ni kita letak sebelah kekuatan dan sebelah kelemahan. Okey, apa kelemahan kita dalam sukan? Kita tengok. Okey, bila adik dah senaraikan kelemahan adik, after that kita pergi kepada O iaitu opportunity. Opportunity adalah faktor luaran yang membantu adik-adik. Contohnya, mungkin adik-adik dapat allowance. So allowance daripada sekolah ataupun adik-adik sentiasa dapat sokongan daripada ibu bapa. Itu adalah faktor luaran yang membantu adik-adik. T iaitu trait, iaitu faktor luaran yang mengganggu atau menghalang seseorang itu untuk mencapai kejayaan. Macam adik tengok sekarang ni kan, disebabkan oleh COVID. Bila adanya COVID ni, banyak benda yang kita terpaksa, orang kata rutin kehidupan kita terpaksa dikecilkan. Contohnya sebagai seorang atlet, selalunya dalam satu tahun dia akan ada 10 kejohanan. Tapi disebabkan musim COVID ini, so hanya ada 1 atau 2 sahaja kejohanan. Tapi benda tu kita boleh kawal tak? Tak boleh kan? Jadi adik-adik, dekat SWOT analisis ni akak nak adik-adik fokus kepada 2 sahaja, iaitu kekuatan S, strength, dan weakness, iaitu kelemahan. Sebab opportunity dengan trait ni benda yang kita tak boleh nak kawal. Benda tu adalah luar punya faktor. Jadi bila adik dah nampak dah apa kekuatan adik dan apa kelemahan adik, dekat sini adik dah tulis, adik dah tahu dan adik cuba untuk improvekan. Sebab kalau adik hanya letak dalam mind adik saja, dia akan hilang. Sebab kita ni manusia, adik. Dalam sehari kita berfikir banyak sangat. So akak takut bila kita ingat hari ni, esok kita dah lupa. Jadi apa yang adik patut buat? Ada satu diary, di mana diary ni adalah tempat adik tulis apa yang adik nak dan apa yang adik nak improve dalam diri adik, di mana kelemahan adik dan kekuatan adik. So daripada situ, ia memudahkan cara untuk adik-adik mencapai apa yang adik impikan. Dan yang ketiga iaitu matlamat. Okey adik-adik, sebelum akak kupas lagi detail berkaitan dengan topik matlamat, akak nak adik-adik tengok satu video ni. Dan daripada video ni, mungkin adik akan dapat sedikit sebanyak ilmu dan lebih faham tentang apa yang dimaksudkan dengan matlamat.
adik-adik? So, dah tengok tadi video kan? Okey, apa yang adik faham? Tanya diri, apa saya faham daripada video tu? So, adik-adik pun mesti kena macam tu. Di mana adik-adik kena letakkan matlamat adik-adik. Bila kita ada matlamat, kita akan rasa bersemangat. Kita akan tahu apa yang kita nak buat. Ya? Okey. Dan yang keempat iaitu kawalan pemikiran. Kawalan pemikiran ni adalah satu benda yang penting. Sebab otak kita ni hari-hari masuk benda sama ada negatif atau positif. Tapi macam mana kita nak kawal? So, untuk kita meningkatkan motivasi dalam diri kita, kita kawal pemikiran kita di mana kita fikir benda yang positif sahaja. Benda yang negatif, kalau kita fikir, dia akan lagi merosakkan pemikiran kita. Contohlah, saya ni nak marah lah kat seseorang ni, saya akan fikir je pasal buruk dia. So bila adik fikir je pasal buruk dia, adik rasa nak pergi tumbuk dia lah. So, apa yang patut adik buat? Adik cuba fikir, oh dia ada buat yang benda yang baik pada kita. Jadi, ambil yang baik tu sebagai satu rangsangan untuk adik jadi lebih baik. Yang kedua iaitu hentikan pemikiran negatif. Yes, adik kena terus block. Contoh, oh saya rasa saya tak suka buat benda ni, saya rasa benda ni mengganggu saya. Terus block. Sebab kita yang kontrol pemikiran kita, bukan orang lain yang kontrol pemikiran kita. Jadi, adik terus stop daripada memikirkan benda negatif dengan adik tukar benda yang positif. Contohlah, oh saya tak boleh buat lah benda ni. Tukar. Saya akan cuba untuk buat benda ni. Nampak tak kat situ? Negatif ke positif. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita banyak sebenarnya kita duk fikir negatif. Tapi hari ni akak nak ajak adik-adik di luar sana untuk cuba praktiskan dan cuba buang benda yang negatif dengan terus tukar kepada benda yang positif. Okey, dan yang ketiga iaitu fokus pada apa yang dirancang. Di mana kita dah tahu dah apa yang kita rancang. Bila ada masalah, kita jangan fikirkan masalah tu. Kita fokus je pada benda yang kita telah rancang. Dan pastikan bila kita rancang sesuatu benda tu, mestilah kita nak capai. Jadi, bila nak capai, kita kena buanglah aura benda-benda yang negatif sekeliling kita ataupun aura-aura negatif yang sekeliling kita untuk memastikan kita boleh menjadi seorang yang berjaya dan dapat capai impian dan cita-cita kita. Okey. The last is nombor 5 tips yang terakhir iaitu membayangkan benda yang boleh menaikkan semangat kita. Bayangan ni adalah sangat penting adik-adik. Di mana saya rasakan semua orang sebelum tidur ataupun duduk biasa-biasa mesti akan duduk berkhayal. Yes, ada yang berkhayal. Tapi sejauh mana khayalan awak tu membantu awak? Okey, selalu saya cakap dengan atlet-atlet saya. Okay, bila kita dekat dengan competition, kita bayangkan orang yang kita sayang. Siapa yang orang kita sayang? Mestilah mak ayah kita. Jadi kita bayangkan wajah mereka tengah gembira, senyum bila melihat kita, kejayaan kita. Dan yang kedua, kita bayangkan kejayaan lepas kita. Di mana bila kita bayang benda yang dalam kejayaan lepas kita, dia boleh menaikkan lagi motivasi dalam diri kita. Mungkin bila kita rasa macam contoh di situasi sekarang ni kan, di situasi COVID ni, kita dah tak banyak kejohanan, kita tak tahu level prestasi kita kat mana. Cuba kita bayangkan kejohanan yang lepas yang pernah kita buat terbaik dan result yang bagus. So daripada situ kita akan dapat semangat, dan semangat itu boleh membantu kita untuk teruskan perjuangan kita. Okey, adik-adik, 5 tips tu akak dah share dengan adik-adik. So akak nak adik-adik ingat tips tersebut, jadikan tips tersebut sebagai satu guideline untuk adik-adik dalam kehidupan adik-adik untuk menjadikan seorang yang berjaya, sama ada berjaya dalam bidang pelajaran ataupun berjaya dalam bidang sukan ataupun berjaya dalam kehidupan adik-adik. Okey adik-adik, kita berehat seketika dan kita bertemu lagi selepas ini. Didik TV KPM.
adik-adik. Ingat lagi tak tips yang Akak bagi tadi? Okey, sejauh mana adik boleh ingat? Akak nak adik sentiasa ulang tengok video ni supaya apa yang tips yang Akak share tadi melekat dalam minda adik-adik. Okey adik-adik, tips yang Akak bagi tadi adalah tips yang mana cara kita untuk mengekalkan motivasi dalam diri kita. Semangat ni sebenarnya adik-adik kena tahu, semangat ni bukan kita sentiasa bersemangat, sebab semangat ni dia boleh dipengaruhi oleh benda-benda yang berlaku di sekeliling kita. Jadi apa yang patut adik-adik buat, adik-adik kena praktiskan dan jadikan ia sebagai satu amalan untuk adik-adik dalam kehidupan seharian adik-adik. Adik-adik perlu bersemangat sama ada dalam pelajaran. Kenapa adik-adik perlu terus belajar? Sebab adik-adik nak berjaya. Sama juga dalam bidang sukan. Kenapa adik terus juga dalam bidang sukan? Sebab adik-adik nak berjaya. Jadi macam mana untuk meningkatkan semangat dalam diri kita? Adik-adik kena apply 5 tips yang telah Akak bagi kepada adik-adik tadi. Okey adik-adik, untuk hari ini juga Akak rasa Akak sarankan kepada adik-adik untuk banyakkan tengok video-video motivasi. Pada Akak dalam internet, dalam YouTube banyak sangat video motivasi. Akak pun selalu sarankan kepada atlet Akak, di mana bila dekat dengan kejohanan ataupun you tak ada buat apa-apa, tengoklah video motivasi dalam YouTube yang boleh menaikkan semangat awak. Di mana kenapa orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? So adik kena tengok video supaya adik tahu orang boleh buat, kita pun boleh buat. Sebab kita manusia yang sama, yang memang diciptakan oleh Allah, yang mempunyai pemikiran yang sama. Tapi sejauh mana kita olahkan pemikiran kita. Jadi untuk itu Akak rasa Akak dah bagi tahu adik-adik, Akak dah share tips dengan adik-adik, Akak dah share dengan adik-adik apa yang patut adik-adik buat, seperti mana atlet-atlet kita yang bergelar juara sekarang ni apply ataupun praktiskan, di mana adik-adik mereka boleh buat, adik-adik pun boleh buat. So tanya diri sendiri, jika kita nak, kita mampu buat, dan jika kita tak nak, kita kena tukarkan perkataan tak nak kepada nak cuba. Okey, untuk itu Akak rasa setakat ini saja perkongsian Akak pada hari ini bersama adik-adik, dan Akak berharap adik-adik dapat ilmu, dapat sedikit sebanyak daripada apa yang Akak share dengan adik-adik, dan juga ibu bapa di luar sana, supaya dapat membantu anak-anak, supaya merimaikan mereka apa yang patut mereka lakukan untuk mereka menjadi seorang yang berjaya dalam kehidupan mereka. Okey, akhir kata daripada saya, Assalamualaikum, dan semoga berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan topik-topik yang lagi menarik. Dan saya harap adik-adik sentiasa tengok program Minda Juara untuk menjadikan adik-adik seorang juara. Okey, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi.